untuk kita jadi satu semangat. Kita nak sembuh, kita nak berjaya kan. Tapi tetaplah kena ada keyakinan, kita kena lalui semua tu. Okey, tanpa buang masa, kita akan ke acara akhir kita. Nak dengar perkongsian hebat daripada kita punya Otai. Otai Chuang Ho ni siapa tak kenal, rugi. Okey, beliau dah hampir 30 tahun menyertai Chuang Ho sejak tahun 1995. Beliau seorang pensyarah fizik di UM. Suri menjemput Puan GD Dr. Hasrina Rusdi untuk buat perkongsian beliau. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selamat petang. So, tahniah bagi yang dapat hadir hari ini. So, untuk mendengar perkongsian dari saya yang dah hampir 30 tahun di Chuang Ho. Okay, bagi yang tak kenal, nama saya Hasrina binti Rusdi. Hari ini saya diamanahkan untuk buat conclusion lah kan. Cuma saya terfikir apa saya nak cakap. Rasanya macam setiap kali meeting dah cakap dah semua. So jadi saya kata sebenarnya kalau saya boleh pasang laptop saya nak open je. Nak tajuk apa? Kalau saya open lah nak tajuk apa? Nak tajuk apa untuk saya share hari ni? Tak ada tajuk? Semua dah tahu. Tak tahu nak minta tajuk. Okay, sebenarnya kalau nak berkongsi tu memang sangat banyak. Masa pun ada setengah jam. Saya pun akan lajulah bercerita. So bagi yang tak clear setiap point yang saya sebut, jadi bertanya bila jumpa saya. Okay, so okay, biasanya seorang pensyarah dia ada syllabus dia kan. So ini syllabus yang saya pakai dari 2008 sampai hari ini. Saya buat ni secara serius tahun 2011. Tapi bermula dari 2008. So itu antara speaker-speaker yang saya pernah jemput untuk bercakap topik-topik ini. Sebab tu saya kata nak tajuk apa. Dan saya ada tarikh dan sebagainya lah. So saya punya, kalau tengok mula tadi pun saya present ni pun dah, ini dah kali ketiga. Itu pun dah buang setengah tarikh sebab tak muat. Okay, so jadi perkara penting untuk kita mula kan. Semua nak jadi gold diamond kan? Nak jadi gold diamond kena ada ilmu dan kena ada teknik dia juga. So kena work smart. Jangan work hard saja. So kena work smart. Okay? So jadi apa yang kita kena, situasi yang kita kena bahagi kepada dua, sama ada bisnes atau produk kan. So sebab tu saya tanya nak tajuk apa. Okay, so kalau part yang kita nak cerita bisnes, so kita kena, so kalau chat ni ada 10, supaya yang tak ada memang kena buatlah soft copy dia. So kita ada 10. So 4 ni memang untuk kita share the business secara simple dia. And then saya selalu top up. Kalau you all dengar saya punya penceritaan, inilah yang saya selalu top up. So jadi macam mana nak guna tu. So kalau nak cerita pasal business part, saya akan cover that part. So tapi kalau nak cerita tentang produk, so 6 slide ini kita akan guna untuk cerita pasal produk. So jadi maksudnya kalau kita jumpa orang tu purposely nak cerita produk, kita guna 6 slide sebelah sini. So hari ini, audience hari ini nak yang mana? Semua Semua 9 kelapa cukup. Semua 2 jam. 2 jam. So jadi ini yang saya guna. Hanya ini kalau tanya semua ahli saya, kalau ini saja yang dia orang selalu nampak. Cuma macam nak bisnes. Tak nak ke situasi ini. Kita dah bagi orang makan. So selalunya kita gagal menguruskan orang sampai dapat kesihatan tu. Part mana yang biasa kita gagal? Krisis tadi. Bantahan kan. So bantahan pun ada 2 part. Sama ada bantahan dari segi bisnes atau bantahan dari segi makan produk.
So bantahan dari segi makan produk tu healing crisis seperti mana Qida dapat tadi. So Qida ni datang dari Kelantan tau untuk share dengan kita. So tahniah Qida dapat datang hari ini dan terima kasih banyak-banyak. So jadi kalau part produk saya akan bercerita macam mana nak handle tu. Tapi kalau part bisnes kita tengok bantahan dia ada dua. Sama ada bantahan dari segi bisnes atau bantahan dari segi guna produk dapat healing crisis. So dua-dua tu kalau kita dapat handle dengan baik, pasti kita boleh positifkan semua yang kita cerita tu. Cuma kita kena belajar macam mana kita nak handle dia. Okay, kalau part perniagaan, nak perniagaan kan, kalau tak nak saya nak skip, ada 30 slide ni saya skip tu pergi. So grup saya meeting semalam dah dengar kan. So jadi hari ni polish lagi. Ataupun you nak sambung. Semalam kita dah buat ni, jadi hari ni kita nak buat produk. Ada permintaan khas? Tak ada. Okay. So ini selalu ayat-ayat yang kita dengar kalau kita ajak buat bisnes. Saya tak ada kawan, saya tak suka jumpa orang, saya tak suka direct selling. So multi-level marketing ni perniagaan untuk seluruh rumah yang tak bekerja saja. So multi-level ni orang atas saja yang untung. MLM ni perniagaan yang tak ada jaminan masa depan. Saya tak ada masa, sibuk dengan kerja, urusan anak, buat bisnes saya. Apa lagi jawapan yang biasa kita dapat rejection? Tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada masa. Tak ada masa kat sini lah. Saya tak ada masa. So tak ada duit. Saya cukup dengan pergi doktor. Saya ada doktor. Itu dari segi produk. Kalau saya dah, okey lah saya jumpa doktor produk. So kita ada buat bisnes di SPAT. So atau lagi pekerjaan sekarang dah okey. So saya nak guna je, tak nak buat bisnes. Betul. Tak sukalah datang meeting party semua. Tak pandai nak explain. Betul. So material ni kena beli produk, kena ada stok, kena jual. Muda lagi dan saya masih sihat. Kan? So semua benda tu yang biasa kita jumpa. So kita kena handle dengan baik satu persatu. Contohnya, kalau dua ni, saya tak ada kawan, saya tak suka jumpa orang. Saya kata kalau tak suka jumpa orang dan tak ada kawan, jadi awak tak boleh buat bisnes lah. So pilihan yang ada apa? Awak tak kerja atau kerja nol. Betul tak? Itu saja pilihan yang ada kalau kita tak nak buat bisnes. So jadi tak boleh meniaga lah, tak suka meniaga. So jika nak cari duit kena makan gaji. Itu saja pilihan yang dia boleh. Ada lagi pilihan lain. Meniaga apa pun semua kena jumpa orang. Kerja betul. Kerja pun jumpa orang. Tengok jawapannya. Okey. Makan gaji. Kan jika nak cepat naik pangkat memang kena berkawan dan kena jumpa orang supaya orang kenal kita siapa. Kan? And then kena bina, orang kata kita kena bagus dalam bina hubungan atau jaringan atau bina kenalan supaya ramai orang sokong kita. Betul tak kalau kita makan gaji? Jadi kita tetap kena ada networking. So jika nak berubah dalam hidup, nak berjaya, kita tak boleh duduk seorang. Dalam apa benda pun kita tak boleh duduk seorang. Jadi kita kena berkawan. Jadi perkara pertama yang kita kena buat, kita kena berubah kalau nak berjaya. Jadi kalau you tak ada kawan, tak suka jumpa orang, kalau you nak berjaya, tetap kena berubah. Kalau tak nak berubah, maka beginilah hidup you selamanya. Saya cakap itu selamanya. 10 tahun lagi pun macam you lah. Jadi kalau kita nak sebuah kejayaan, so kita kena berubah. So kita kena buat pilihan saat ini. You nak berkawan tak? Nak berubah tak? Nak cari kawan tak? Nak buat kawan tak? Kan? So kalau you pilih saat ini, okeylah, saya tak suka, saya tak nak jumpa kawan tak. So 5 tahun lagi you seperti sekarang. Kalau tak percaya, tunggu 5 tahun lagi. Dan 5 tahun lagi kita jumpa dia. Siapa kita hari ini? Siapa saya hari ini adalah pilihan yang saya buat pada tahun 2008. Bukan pada tahun 1995. 1995 saya sign up jadi ahli. Lepas tu atas sebab masalah kesihatan. So bila kesihatan tu dah baik, so kita selesa dengan kerjaya kita. Jadi kita pun happy lah, buatlah apa yang kita nak buat. So 2008 saya diuji lagi dengan satu masalah kesihatan. Masa tu sedar yang duit kita tak ada duit pun untuk menguruskan masalah kesihatan tu. Jadi bila sedar tak ada duit, masa tu baru terfikir, kalau lah 1995 dulu aku start, sekarang aku boleh urus dengan lebih baik kan. So jadi disebabkan dulu saya memilih cukuplah makan gaji bagus, so tak nak buat Shongho. So 2008 diuji lagi sekali masalah kesihatan. You tidak boleh pun nak menggunakan produk dengan serius.
Jadi masa tu kita akan terfikir. Jadi saya perlu buat decision saat itu. Jadi hasil keputusan yang saya buat saat itulah, hari ni saya boleh handle masalah kesihatan dengan, orang kata, dengan berlapang dada, dengan tenang. Jadi merawat anak, merawat ibu, merawat ayah, anak-anak demam dalam keluarga, sakit, semua dengan tenang lah kita katakan, tak payah berfikir. Jadi siapa kita hari ni, keputusan dulu. So kita kata dengan kawan kita tu, so siapa you 5 tahun lagi, decision you hari ni. Jadi kita jangan tunggu dia. Dia tak nak, tak apa, tapi kita bagilah idea dia ni. Dan seterusnya, saya tak suka direct selling, dan semua sampai nombor 6 kan. So jika tak suka semua benda ni, so you suka macam mana? Makan gaji pun tak suka, so saya kata you suka kerja sendiri. Seperti buat kuih kat rumah ke, berniaga kedai makan ke, gerai nasi lemak ke. Ini dia suka kawan lah, tapi dia tak suka buat direct selling. So apa yang you suka? Kita minta dia senaraikan. Apa saja, makan gaji ke, apa yang you suka. Dia tak suka buat direct selling kan? Apa yang you suka? Dan kita huraikan apa yang dia suka. So mari kita tengok. So saya selalu guna ini. Saya selalu guna ini. So bukannya kita boleh bercerita dengan panjang dalam satu masa. Mungkin satu slide ni saja kita discuss dengan dia. So yang you suka tadi kat mana? Agak-agak yang you suka tadi kat mana? So ESBI saya kata. So yang kawan kita tak nak buat multi level tadi, selalunya dia berada di E atau S. Selalunya dia berada di E atau S. So kita cakap kat sini, cuba you baca ni. So kalau ini the way kita nak jawab problem ataupun bantahan tu yang saya explain ni. Jadi so practice lah macam ni, macam mana kita nak handle kalau orang yang tak nak buat bisnes. So jadi kat sini bila kita kata okay, kalau maksud you ada kerja tapi you tak boleh bagi orang lain, you tak boleh kerja kat orang lain. Tapi apa yang saya buat, saya boleh bagi kerja tu dekat orang lain, kan? So jadi yang ni you ada, okay, yang ni you ada kerja, contohnya itu you bekerja, yang B, yang S tu kita boleh bagi kerja kat orang lain. Contohnya you buka store burger, you ambil orang kerja. So tapi dua-dua ni dia kategori active income. So amount of active work determines your income. So orang yang berada dalam ni 90% orang dalam dunia ni yang memiliki dengan S adalah 90%. Tapi yang berjaya dan kaya raya 10%. So saya kata kalau you pilih E dengan S, peratus you nak berjaya tu, dari 10 orang tu seorang macam tu, hanya 10%, kan kita kata. So jadi sebab tu saya tak pilih ni, saya pilih sebelah sini. Cuba awak tengok yang sebelah sini. So saya yang saya berada sekarang di business owner. Saya ada satu business sendiri, saya merancang sendiri, saya plan sendiri, everything saya handle sendiri. So kalau lah kata dalam keluarga pun kita boleh deliver work among kita punya keluarga, bayar gaji dia orang. So this is kita punya business sendiri. So kata kita ada sistem. So yang ni you tengok, 10% saja orang berada di sini. Saya salah seorang daripadanya. So jadi tak ramai orang memilih ni. Tapi dalam 10% orang yang memilih ni, 90% yang kaya raya, yang jutawan. Jadi peluang untuk saya berjaya lebih tinggi. Dan saya cakap, kalau kerjaya saya untuk dapat income 25,000, saya kena jadi timbalan naik chancellor atau chancellor. Boleh. So itu ada satu tempat je, ada satu kerusi je. Macam mana peluang saya nak pergi situ, kan? Tapi dalam ni nak jadi gold diamond tak ada limit, semua orang boleh. Sebab tu you usaha, you bagi betul-betul komitmen, you boleh berjaya as long as you nak. Sebab tu peluang untuk berjaya lebih tinggi kalau kita buat. Saya pilih ni. So kalau you tetap dengan ni, saya pasti one day you akan cakap dengan saya, betul lah apa you buat. Jadi among kawan-kawan saya kat UM, itulah jawapan saya dapat sekarang. Kak Ina tak apalah ada bisnes. Dulu saya ajak, you tak nak kan? Kalau you tak nak sekarang, 10 tahun lagi pun you sama juga. So sekarang you kena buat decision. You nak buat sama-sama atau you nak tinggal satu benda, you nak buat, itu pilihan dia. Tapi inilah conclusion dia. So jadi maksudnya di sini peluang untuk kita berjaya sangat tinggi. Dan ia adalah passive income. Saya kata kenapa passive income? So you guna production tahu bila kawan-kawan saya kat dia, ada yang since 1995, 96 until now tak pernah gagal. Malah dulu-dulu guna ratus-ratus, sekarang guna ribu-ribu. Sebab ahli keluarga dia besar. Kan dulu tahun 95 keluarga kecil-kecil lagi, anak pun tak banyak lagi. Sekarang dulu 1, sekarang dah 5. So perbelanjaan tu lagi bertambah. Tapi dia tetap guna sampai hari ni. Kalau saya ada 1,000 orang macam you,
Saya goyang kaki je kan. Sebab itulah dia passive income. Passive income tu sekali je saya explain kat you, sekali je saya cakap dengan you dan you terguna sampai hari ni. Susah kita awal tu saja untuk cerita bagusnya produk Syahwut. Contoh macam Yuli cerita dengan MC kita Suri, masalah kulit yang sampai kuku-kuku nak tercabut, dia pasti akan guna produk Syahwut selamanya. Kan? Cuida pun sama dan semualah. Kat sini saya tengok ramai tim Yuli yang serius-serius penyakit ada. So jadi maksudnya bila dah baik, dia tetap akan guna selamanya. Itulah passive income. Susahnya mula saja. Okey, so jadi kat sini kalau kita tengok, so yang ni semua berada di S. So kita juga boleh gambarkan ini limit income dia sebab masa. So ini tak limit orang. Rajinlah sikit. Ramaikan orang dalam network kita. Beribu-ribu kan orang. Saya hari ni, darling saya pun datang hari ni. Dia kata, Kak Ina, Sabtu pagi boleh? Petang pukul 2 ada meeting. Okey, jom pergilah sempat kita datang sini. So bukan 1 session, 2 session. Sampai rumah tadi pukul 1. Terus makan, solat, keluar lagi. Itu dah gold diamond dah. Kenapa saya buat? So saya katakan tadi, dia balik saya kata, Nurul, Kak Ina 5 tahun lagi, paling lambat Kak Ina nak tarik handbrake. So, you sempat jadi diamond. So, plan, program, you punya aktiviti. So, jangan lambat sangat. Sebab bila Kak Ina tarik handbrake tu, Kak Ina akan cakap, you nak belajar datang shower je, saya datang sini je. Tapi saya tak boleh ikut you pergi aktiviti. Tapi sekarang saya ikut you lagi sebab saya masih bagi yang kata, you masih produktif, masih belum pencen. Apa salahnya you bantu orang lain jadi diamond kan? So sebab tu saya masih, siapa nak buat sekarang you are welcome. So my group serius 5 tahun lagi. Lepas tu tak ada. Bukan tak ada apa, tak ikut you all pergi aktiviti. Saya nak ada time. Macam kan? Okay, so kita tengok, kita punya ni people kan. So jadi kita explain kat kawan-kawan yang tak nak bisnes ni, yang kata market level tak bagus ni, yang kata saya nak buat kerja-kerja yang macam ni. You tengok yang ni buat kerja kuih frozen. Saya ada daman sekarang dah nak gelintir kanipap pun dah sakit tangan, sakit pinggang. Saya cakap, okey, masih nak buat kanipap, masih nak buat itu ini. Sama lah juga dia Yuli pun dulu dia buat apa tau? Cream puff. Dia buat, dia repair tudung saya pun banyak helai dia repair. Dia menjahit, dia buat handbag, bag tu homemade. Dia suka dia kata. Tapi enaknya sakit pinggang. Sakit bau. So tak ada kan, tak boleh pun, tak jana duit banyak mana pun kan. So buat Syahwut juga. So biar, kita cakap biar. So bila sampai masa saya cakap dengan dia orang, tak boleh dah nak teruskan. Ini baru saya kata, maknanya kalau dulu dah 30 tahun kan, so mungkin 50 lebih dah juga ikut ataupun 60. Kalau umur panjang lagi ada 75, ada 15 tahun lagi, sempat lagi. Jom 5 tahun betul-betul buat. So jadi ini semua end up-nya kita tak larat. So apa salahnya kita bermula, saya kata. Bermula dengan you dah makan produk sekian lama, dah bagus. Takkan nak share sendiri kan? So teruslah ajak satu persatu rakan-rakan kita. Sebab ini berada di sini. So kita berada di business owner ni, So kita pun kembangkan bisnes kita. Orang kata circle kita tu makin lama makin membesar. Dan tak ada limit. Sebab people ni tak ada limit. Tak ada limit berapa ramai kita nak masukkan. Bergantunglah kepada usaha kita. So saya buat orang kata simple calculation. Kalau kita direct line setelah 30 tahun dari 1000 orang makan sendiri. Kawan-kawan saya makan sendiri tu semua direct line. Mana ada bisnes kan? Yang bisnes dia kita tolong ada downline bawah dia. So kalau seorang-seorang tu guna RM1000. Ataupun set perut dia 300.5. So wakil air dia sekotak atau 2 kotak. Kopi dengan teh. Kira dia 1000 piring 1000 orang kali 20%. Kan? So motivation tu lah saya tak rasa penat dalam merancang perjalanan hari akan datang. So jadi kalau kita buat plan, kalau kita guna chart atau guna data yang daripada plan kopi pun, tengok dia naik macam tu. Sebab people bertambah. Saya cakap macam tu. So tapi saya tanya, so you plan nak buat apa? Kalau dia pilih kat sini, saya biar. Saya kata okay, you can try. So 2 tahun lagi, you present kat saya, dia present. So 2 tahun lagi, sebab tu sekarang saya tak boleh tarik handbrake. Sebab ramai yang nak buat bisnes.
Ramai yang datang. Saya sampai kata saya tak ada slot dah nak isi. Cuma sekarang ni saya tengah struggle untuk 4 line yang ada yang untuk senior special dan vice manager. Tu kukuhkan dia orang punya. Yang dah kukuh biarlah dia orang sendiri jalan. So yang baru tunggu 4 line ni settle. Saya dah tak ada time. So yang baru ikutlah. Yang mana kita pilih lah kan. You work smart kan. You pilih yang datang dekat you. Yang you kena call, yang you kena sentuh, you kena jentik, tunggu start. Kan? Yang datang dekat you kena fill in. Sebab dia datang. Kena free tak ni? Kena free tak ni? Kena free. You akan cakap, okay, you I bagi minggu depan sekian hari bulan. So tiba-tiba batal. Batal je, orang lain boleh slot in. Bila kata, okay, this person batal, orang lain tu masuk. Macam tu. Kalau you betul-betul offer pertolongan untuk membantu mereka yang baru nak bermula, pasti akan berkembang. Saya tanya dawan-dawan yang mana buat kan. Saya kata tengok minggu ni you buat gini-gini. Tambah tak puan? Tambah tak Ali? Tambahkan. Cuma minggu depan Kak Ina pergi grup lagi. You duduk saja you tak buat, tak tambahkan. So kena tambah. Barulah network kita grow. So jadi kat sini kalau kita tengok, saya selalu suruh dia orang study this one. So kita punya plan corporate ni adalah this one. Nampak tak? So jadi kita makin tua, income makin besar. Dan kita makin sihat. Itu yang saya selalu berfikir. Tak apalah, penat sekejap. Tak apalah, penat sekejap. Jadi you menggigit itu. Okay, so ini saya guna plan copy betul-betul buat graf ni. So jadi bila kita jelas, bila kita sedar yang ia boleh jadi, pasti you akan buat punya. Jadi kawan-kawan tadi, you kena sedarkan dia, you kena nampakkan dia. Ini ada sangat transparent dan boleh jadi. Kalau dia orang kata susah semua, you kena bantulah, kena handle lah, bagi jawapan kepada mereka. So endingnya, kalau dah kata you dah naik, of course you akan dapat time freedom. Dan of course you akan dapat money freedom. Mesti punya. Asal 25,000 jadi 35,000, jadi 45,000, 60,000, mestilah akan ada extra later on. Okay, so jadi so ini dah jawab 1 sampai 6. Orang tak suka multi level, macam itulah saya jawab. Kan, orang nak pilih buat bisnes ke, orang pilih nak makan gaji ke, saya jawab macam tu. So tapi saya tetap respect dia orang punya pilihan. Dan dia kebanyakannya memang datang untuk buat macam tu. Selepas dia orang punya pilihan itu proof, yang berhenti tak ada duit. So jadi yang ni, saya tak ada masa sibuk dengan kerja, urusan anak, buat shopping untuk income tambahan, buat grab food, buat lalam dan sebagainya. Saya kata okey, you tak ada masa sebab you buat semua ni kerja. Sebab you tak ada masa lah, saya nak ajak you buat semua. You kena nampakkanlah macam mana Syampu ni boleh bagi masa. Okey, so jadi saya jawab serentak lah semua ni. So jadi kat sini maksudnya elemen perubahan pertama ialah sedar. Anda tidak boleh mengubah sesuatu melainkan anda tahu ia boleh. Contohnya nak dapat 12,000 tadi, kita kena sedar, kita kena tahu yang ia boleh dapat. So kita kena nampakkan, kita kena buat calculation. Tadi saya punya session dengan downline saya tadi, downline dia tanya, macam mana nak kira, macam mana nak tahu ni? Saya kata, this is your work untuk pergi tolong. Dan dia kata, kalau saya datang sini nak menolongkan, memang tak cukup, memang habis masa. Memang banyak orang nak tahu. Yang masalahnya downline tak tahu sebab kita tak bagi tahu. Kita buat sharing, orang guna produk, berlaku sponsoring, berlaku selling, tapi tak ada servicing. Kalau tak ada servicing, gagal. Mesti gagal. 100% gagal. Jadi pergilah buat sharing banyak-banyak tapi tak buat sharing, tak buat servicing. So minta maaf. So memang kena buat servicing. Sebab tu saya kata dengan semua, kena buat. You kena jadi rapat dengan dia. You kena selalu jumpa. Dan pasti kita boleh berjaya. Sebab dengan selalu jumpa, you boleh deliver information. Yang jadi gagal, yang jadi orang berhenti makan, yang jadi orang tak percaya, sebab ketika dia perlu, kita tak hadir. Tapi kalau selalu kita jumpa, seminggu sekali kita buat. Saya kata dengan downline saya tadi, so plan this group seminggu sekali training. Tempat dia, sebab dia dah ada tempat, dia ada bilik yang selesa. So tadi saya jumpa, saya pun terus cakap, so kalau you all betul-betul nak faham, saya bagi 6 bulan, seminggu sekali.
Siapa nak belajar kamu. So you kena bagi faham. Tu bila you bagi faham, dia tak tinggal kita dah. Sebab dia sangat faham. Okay, sebab tu kita kena nampakkan dia. Seperti ni dia. So ilmu tu penting. Okay, so faham macam mana ini kita boleh dapat serentak. Okay, so jadi money, time and house tu macam mana boleh dapat serentak. Dan kita nampakkan rezeki tu datang dari perniagaan. So dan benda-benda ni semualah kita kena berbincang supaya dia nampak yang dari Syangho boleh dapat semua result tu. Okay, so bila jelas, kita tanya dengan dia lagi. So kejayaan apa yang boleh capai, kejayaan apa yang boleh capai apa yang kita impikan dalam hidup selepas 10 tahun ke 20 tahun kita bekerja keras. Kejayaan apa? Kejayaan apa yang kita boleh dapat apa yang kita nak. So first, jelas apa yang you nak. Betul tak? Kalau yang kita nak pun tak jelas, macam mana nak cari kerjaya yang boleh dapat yang kita nak. So jelas juga yang you nak. Jadi contohnya, you nak katalah sekarang baru start kerja umur 25 tahun ke adik. So saya nak, sebab itulah saya punya impian dulu. Saya kata okay, saya nak kerja keras 20 tahun. So 25 campur 20 tahun, 45. Ketika usia 45 tu, saya kata saya nak ada satu kewangan yang unlimited. Saya nak ada satu masa yang saya nak buat apa, di mana, bila masa, pergi mana, semua boleh. Dan saya ada kesihatan untuk melakukan semua perkara. So di mana saya boleh dapat? Jadi target saya 45. So 50 lebih baru dapat, kira okey lah kan. Itu sebab tarik handbrake ni tengok dalam perjalanan tu tarik handbrake. Kalau tak tarik handbrake dah lama lah. So jadi kejayaan apa? Kita minta dia cakap. Seorang doktor, seorang engineer, seorang usahawan ataupun seorang businessman, kita berdiskus. Kalau kerja dia tu, kita diskus kerja dia. You seorang businessman, bisnes perkapalan hebat, jual kapal, overseas trip all the time. So boleh dapat tak 3 perkara ni? Mungkin duit tak ada limit, tapi kesihatan tak ada. Saya kata sanggup tak kalau you sakit you berbelanja 200,000 macam tu? Tak sanggup kan? Tapi kita yang faham, kenapa kita sanggup? Sebab kita tahu endingnya kita sihat. So sebab tu kita berbelanja. So jadi kat sini, so kita kena tanya dia lah, kawan-kawan kita ni. Okay, so jadi daripada sini, ini lagi saya selalu guna chat dia. Time out. Sorry mencelah. Sorry cuma nak tanya, kita nak sambung lagi ke nak stop? Sebab kalau ikut atur cara sampai pukul 4. So semua okey, kita sambung sampai 4.30. Okey. Sebab perkongsian hebat kan. Okey, kita sambung. Saya okey je, nak 2 jam pun boleh. Okey, kita sambung sampai 4.30, okey? Okey, so ini antara chat yang saya selalu guna untuk convene kawan-kawan. Saya jarang convene dalam grup yang besar. Biasanya saya one to one. Saya touch dia punya heart. Saya tanya dia, sampai bila nak makan gaji? Sampai macam tu. So, penat? Kerja kita sekarang tak penat ke? Saya kata. Kerja awak sekarang tak penat ke? So, biar kita penat sekejap, tapi kita dapat masa. So, saya kata, kalau kawan-kawan yang mana tahu, 2 tahun lagi, insyaAllah saya full time. Saya nak tinggal satu kerja yang mengikat saya selama ini. Sekarang saya dah diikat 2 tahun je lagi. Lepas tu saya boleh berhenti. Kan? So, jadi, bila saya berhenti, saya akan selalu datang visit, ziarah you all di sini. Jadi, bayangkan, saya boleh imagine macam ni, diorang marah nanti kan. Nampak? Okay. So, jadi, kita nak gambarkan apa kat sini? Sini kan? So, semua dalam ni cuba fikir. Cuba orang kata tenung diri kita atau siapa sahaja di sekeliling kita. So perjalanan daripada 0 sampai 40 tahun ataupun sampai 30 tahun, semua kita macam ni lah, lebih kurang sihat, habis sekolah pergi mesti dapat kerja, kan? Kebanyakan kita. So bila kita dapat kerja, kita punya cara hidup berbeza lah. Berbeza sebab apa? Saya bagi contoh macam ni lah. Kesusahan hidup masa sebelum kita kerja, kadang-kadang tu makan nasi pun pakai telur je kan. Nak beli pasar malam pun bajet-bajet je. So kita tak banyak masuk toksik lah. Tapi bila kita dah ada kerjaya, kita dah ada gaji, kita mula hebat sikit makan. So kita masuk pun yang hebat sikit. So jadi setengah orang dekat sini dah turun tangga merah ni, setengah orang kat sini dah turun tangga merah ni.
So kita kata, kalau kawan kita tu sihat lagi, saya kata, so you bayangkan this person yang kita tahu sakit. So kalau diteruskan perjalanannya di sini, so you bayangkan kesengsaraan hidup itu. Kalau orang tu dialisis, tak sudah dialisis dia. Kalau orang tu kanser, selepas kemo, selepas tu mungkin relax dan sebagainya. Tak sudah. So you boleh bayangkan orang yang sakit-sakit tu macam mana life tu. So kata you bayangkan saudara mara you, siapa saja di sekeliling you yang you tahu dia sakit, bagaimana hidupnya. So you nak ikut tangga merah ke? Kalau tak nak, apa yang you buat sekarang ni boleh bawa you tangga biru ke? Kita yes. Kawan kat luar yang kita nak ajak tu, minta dia jawab, tangga biru ke? Kalau dia kata dia tak sure, so kita yang kena hurailah kat dia. Bisnes apa pun yang dia orang buat, so boleh ke ikut. So sekarang so you bayangkan saya sekarang dekat sini. Saya dekat sini. Saya memang naik tangga biru ni sebab alhamdulillah sampai hari ni tak ada lagi dah sebarang ubat, tak ada lagi sebarang penyakit yang doktor diagnose atau whatever, kan? So tak pernah pun saya makan Panadol, tak pernah pun saya makan ubat apa-apa ubat. Dan anak-anak saya lagi lah, dari diorang lahir saya tak pernah bawa pergi hospital. Saya cuma sakit demam bagi Lindsay. Dia orang tahulah, tambah sekarang ni ramai kat rumah kan. Adik saya kat belakang, saya kata, aku baru je letak set perut ni semalam, habis hari ni. Lepas tu letak lagi, tulis tangan, hai, sehari 1 set pensan. Tapi tak apa, dia orang nak makan tu pun dah cukup baik dah. Betul. Kan, dia orang nak makan tu pun dah cukup baik. Dia orang dah mula sedar kepentingan tu. So kalau dulu tak sangat, tapi sekarang itulah yang berlaku. So kadang-kadang ayah dengan mak ni slow sikit. Sebab okey lah bagi lecah dia orang. Nampak tak? Sebab dia orang dah sedar, dia orang pasal ikut semua ada ni. Anak saya yang dah jadi ahli semua ada kat Dewan ni, 4 orang. So dengar baik-baik sharing ibu hari ni untuk you buat decision. So jangan orang kata kenapa kena mula lebih awal supaya boleh rehat lebih awal. So kalau kita mula lambat, so lambat sikit you nak rehat. Jadi sekarang dengar dah mula terus kerja lah. Sebab you belajar sampai universiti, jadi mechanical engineering, jadi IT person, seorang tu chef, seorang tu physio. Yang physio tu saya tak bagi kerja lah, so jadi PA saya. So physio tu sebenarnya bekerja dengan saya ketika servicing. Saya kata okey, hari tu saya pergi visit Daulan dia. Saya kata kakak, Martin ni gini-gini masalah dia kan. So nanti masa kita visit, janganlah cakap, jangan tunggu sampai ibu cakap, pergi tengok dia punya ni. So you yang offer, nanti sakit kat mana? So you check. So cadangkan apa yang prescribe the best. Bagi contoh-contoh yang lain. So bagusnya dia ambil bidang itu. So selari dengan bisnes kita. So tak apa, you nak kerja-kerjalah. Tapi ibu pun kerja sampai hari ni. Betul tak? So maksudnya you boleh. Jadi kat sini kita boleh nampakkan kepada siapa saja yang kalau you buat kerja lain pun ada tak you peluang nak naik ini. Kalau tak ada, you kena sama-sama. Sebab di sini kita memang menjanjikan yang kita di sini. So you imagine kalau saya berhenti kerja nanti saya berada di sini lah katakan. Tak sempat melepasi 60, saya akan berhenti lebih awal. So you dah gold diamond dalam Syambu, you dah ada kesihatan, you dah ada kewangan, you berhenti kerja, you dah ada masa. So you bayangkan life tu. Saya selalu cakap dengan anak saya, sabar sekejap lagi. So memang nak dapat sesuatu tu kena berkorban. So you korban dulu. So lepas tu insya-Allah kita akan dapat. Okey, so itu yang kesedaran yang you kena sedarkan orang sekeliling kalau you nak ajak dia buat bisnes Syambu. Sebab ramai orang pun tak suka jumpa orang. So tak suka jumpa orang, memang you takkan berjaya. Sebab kerja makan gaji pun, you jadi kerani pun, you jadi operator pengeluaran, you tetap kena jumpa orang. So cuma bagaimana orang yang you nak jumpa, itu pilihan dia. Okey, so bila kita sihat lah, kalau kita betul-betul buat bila kita sihat, kita boleh guna badan kita ni untuk buat semua benda yang kita impikan.
Sebab tu kita kena sedarkan. So ada kawan-kawan saya yang tak sihat pun, saya kata sebab itulah dia tak boleh buat. Ini tak datang pun hari ni, kawan saya yang tak sihat itu, kan. So saya kata nak buat apa pun tak boleh kalau sakit, kan. Nak drive pun tak boleh. So kurang-kurangnya kalau you buat benda ni, you betul-betul makan, so akhirnya you jadi sihat. Tapi kalau you tak buat benda ni, you tak ada duit nak makan pun, you makan ubat. So orangnya saya sebutlah sakit rheumatoid arthritis. So dari dulu sampai hari ni duk makan ubat penahan sakit. Dan daripada boleh pijak dengan baik, so sekarang tak boleh pijak dengan baik sebab dah sakit semua joint, semua sendi. Saya kata 10 tahun lagi nak baik ke? Tak ada, kan. So jadi kena tengok perniagaan ini. Okay. So bila kita sihat, memanglah kita ada peluang menaiki tangga ini. Dan yang bestnya, memang di ujung-ujung ini kita boleh berimpian pendapatan yang sebegini hebat. So ini bukan pendapatan saya saat ini, tapi sebab ada orang dah cakap ini pendapatan Gold Diamond Haslina. No, ini bukan pendapatan saya. Pendapatan salah seorang distributor Syokro. Dan kita boleh berimpian mendapat income tu. Saya sendiri, saya declare sebab saya nak jadikan dia satu motivation kat diri saya. So jika diizinkan Allah SWT, jika saya sendiri berimpian nak dapat 210,000 sebulan, doakan saya dapat. Kenapa saya boleh berimpian tu? Sebab memang kalau kita bina network dengan kukuh, kita boleh dapat. Kenapa saya nak dapat tu? Anak saya 4 orang ada kat sini. Sebab saya nak tinggalkan kepada mereka 30,000 seorang setiap bulan. So mudah-mudahan diorang mendoakan saya di sana, sentiasa membuat kebajikan untuk saya di sana. Sebab itu saja yang kita boleh harapkan dari anak-anak kita, kan. So jadi kalau kita tinggal yang baik, baiklah kita dapat. So itulah impian saya. Kalau diizinkan Allah SWT. Tapi saya berani berimpian sebab memang boleh kalau kita buat. Kalau saya berada dalam bidang makan gaji, boleh tak saya tanam impian itu? Ataupun kalau saya ada bisnes sendiri, boleh ke saya tanam impian itu? Tak boleh. Sebab kalau saya ada satu syarikat yang besar, saya mati, saya bagi anak saya handle, dia kena bekerja. Dan boleh tentu dia boleh bekerja macam saya. Dan mungkin syarikat tu gulung tikar lepas beberapa tahun. Tapi kalau saya dalam bisnes ni mendidik 13 orang, macam Diamond Yuli, macam Gold Diamond Swaha. So dia orang perlu tak buat apa-apa? Tak perlu, kan? So of course lah, 30,000 itu dia orang boleh dapat setiap bulan. So gunalah dengan baik. Doa seorang anak itu sebenarnya lebih dimakbulkan. Jadi hari-harilah doa, mudah-mudahan dapat 210,000 sebulan. Jadi itu kita jadikan contoh kepada semua orang yang ia boleh dapat. Siapa nak nampak macam mana dapat, boleh personal, saya boleh kirakan apa strategi, apa network yang cara kita nak bina. Okay, so habis satu part, kan. Part yang kedua. Part yang kedua. So tapi ini sebenarnya nak huraikan 4 perkara ni. Yang tadi baru huraian ni tahu. Tahu kan 4 perkara ni lagi. Setengah jam. Okay, yang ini saya selalu hurai macam ni. Saya selalu kata dengan downline saya, ambil je tulisan Kak Ina ni, post je. Apa dia? So seseorang betul-betul berjaya harus memiliki wang, masa dan kesihatan serentak. Cuba kita tengok selain kita, ada 3 golongan manusia. Saya tak payah baca, saya cerita cepat sikit. So ada 3 golongan manusia. Ada manusia yang ada duit banyak, tapi tak ada kesihatan, tak ada masa. Tak ada guna juga. Yang ni saya selalu guna contoh student saya. Selepas saya present nak berjaya kena ada 3 perkara ni, dia datang jumpa saya. Dia kata dia sangat setuju dengan saya. Sebab dia sendiri, so bapak dia seorang bisnes, sebab tu saya sebut bisnes perkapalan tadi. So bapak dia ada bisnes perkapalan yang sangat mewah. Dan dia orang boleh keliling dunia. Setahun tu mesti 1 kali punya, 1 bulan cuti bersama satu keluarga. Tapi cuti bersama satu keluarga. Tapi dia kata ayah dia masih sibuk dengan bisnes dia. So tapi sekarang saya sangat sedih kerana ayah dia dah sakit. Ayah dia kena stroke, ayah dia kena dialisis. So sekarang ayah dia memang duduk dalam rumah yang mewah, bilik yang mewah, ada doktor peribadi yang datang hari-hari. Tapi tak ada guna. Kami tidak boleh ke mana lagi sebab tak ada kesihatan tu. So dan dia kata dia sendiri tak ada jiwa nak pergi dekat ayah dia.
Sebab apa tahu? Kenapa saya sedih? Benda ni kita kena bina. Kalau kita sibuk saja, kita tak bina hubungan tu, kaya pun anak tak rasa pun kita hadir. Walaupun kita ada sebelah dia, asyik main phone je kan, asyik main macam mana nak. So jadi sebab tu saya sangat bersetuju. Dia kata betul, kita kena ada 3 serentak. Tak kaya sangat pun tak apa, jadi kita ada masa. Macam tu. So jadi sebab itulah orang bunga yang pertama tu masa dia banyak, masa tak ada, kesihatan tak ada. Golongan kedua maybe masa sangat banyak, tapi tak tahu nak isi dengan apa. Pergi shopping pun window shopping je kan. So itu kita tahu golongan mana kan. Sedih lagi kalau kesihatan pun tak ada. So yang golongan ketiga pula tak ada tiga-tiga, tak ada wang, tak ada masa, tak ada kesihatan. So kita huraikan, kita discuss dengan mereka. So you dekat mana? Saya cakap saya maybe tak ada ketiga-tiga ketika suatu masa dulu. Tapi sekarang saya ada kesihatan, saya ada wang, tapi saya belum ada masa. Tapi saya pasti saya akan dapat ketiga-tiga perjalanan yang saya pilih ini. Macam tu. Okey, so jadi kita kalau kita bercita-cita nak berniaga international, dekat slide ni kita ada 4 poin yang penting yang kita boleh highlightkan. Xiong Ho bermula di Malaysia 1998. So 36 tahun di Malaysia, 37 tahun di Taiwan. Dari dulu sampai sekarang Xiong Ho pasarkan Lindsay. Jadi satu syarikat yang kita boleh jadikan kerjaya sebab dia tak pernah pasar benda lain. Dari dulu sampai sekarang dia pasarkan Lindsay. So malah Lindsay yang ada sekarang sangat hebat. Sangat hebat. Saya tak terucaplah dengan kata-kata kesan kepada orang-orang yang makan produk kita. So jadi apa lagi kita nak? Bagi information ni saja kepada rakan-rakan kita. So kalaulah kata kita ada duit lah, saya bagi beberapa contoh. Yang makan YKK 2 paket satu hari, yang nak bypass pun tak jadi bypass. Yang blok 90%, 80%, 70% tak jadi bypass. So bukan makanlah saya sacaran 2 atau 3 bulan bersama all the product range kita yang lain. So untuk settle semua tu bajetlah 50,000. Bukan autoimmune lagi mahal. Anak saya pun habis 200,000. Jadi Qida habis 100,000 setahun, itu sikit lah Qida. So Kaina habis 200,000. Tapi anak kita sihat. Kan? So jadi maksudnya produk kita sangat-sangat powerful, sangat berkesan. So jadi peluang kita jalankan perniagaan antarabangsa. Sebab apa? Jangan saya kat Indonesia asyik tanya je bila Kaina nak datang Singapura, nak datang Indonesia, bila datang Indonesia. Saya kata nantilah, saya tak ada time nak pergi sana lagi. So kita berdiskus dalam Zoom sajalah dulu. So nanti kalau betul-betul saya dah berhenti 2 tahun lagi, mungkin saya boleh pergi duduk sana sebulan ke kan, 2 bulan ke. Tengoklah apa perjalanan yang Allah aturkan untuk saya. Okay, so benda ni boleh diwarisi. Sebab tu saya boleh berimpian untuk dapat income yang banyak tu. Sebab kita boleh warisi kepada anak kita. So kita boleh warisi anytime. Kalau sekarang pun saya nak retire, saya kata okey lah, saya nak warisi kat anak saya, boleh. Jadi saya tak jadi member, anak saya ambil tempat saya lah. Sekarang pun boleh. So dia lah dapat income tu. Tapi company cadangkan kat saya, jangan warisi kat anak. So you warisi dekat satu syarikat, anak yang handle syarikat tu. Itu lebih baik. So kita bagus juga idea tu. Jadi kalau you nak warisi lebih awal pun boleh, tapi you tak boleh pergi trip, dia kata. Sebab nama dia dah keluar. Oh tak boleh, tak boleh warisi lagi, tak boleh trip lagi kan. Okay, so kita boleh warisi. So marketing plan kita sangat adil. So kita boleh ajar zaman kita untuk terus dapat pendapatan yang sangat. So you boleh gunalah 3,200 punya konsep ke 3x7 ke plan 1-1 ke. So ini marketing plan kita. So jadi ini saya selalu guna nak tunjuk adilnya perniagaan kita. Jadi you kena tahu bagaimana nak tunjuk. Okay, so sebenarnya network marketing adalah satu perniagaan yang sangat-sangat hebat. So ini saya selalu guna statement ni sebab saya nak kata Robert Kiyosaki ni adalah jutawan. So dia berkata, for people who want to make a shift to reach side quadrant. Saya kata dengan kawan saya, sekarang you berada quadrant E dengan S, self-employee. Itu bukan quadrant orang kaya. Kaya sebelah sini. Jadi kalau you nak shift yang ke quadrant orang kaya tu, so ikut businessman ni, dia kata, so the best business that I recommended is network marketing, especially for those who don't know where to start.
Terutama bagi orang yang tak tahu nak mula kat mana. These are the best business. Sebab you ada mentor, you ada upline yang boleh tunjuk you. You ada free meeting, kan? You boleh datang untuk belajar. And so, kita punya bekas PM dulu pun pernah bercakap, ini statement ni bukan tahun 2020, before tu lagi. So pada tahun 2020 kita nampak sendiri perniagaan network marketing masa tu. Saya naik 2 pangkat masa PKP. Sebab orang beli dengan hebatnya sebab masalah kesihatan, kan? So jadi memang berpusu-pusu orang dalam industri ni. Jadi betul sangat statement ni. So jadi Shangho satu platform yang sangat hebat untuk bina sebuah kejayaan yang luar biasa. Saya kata kalau you nak fikir-fikirlah dulu. So bila you rasa tak ada idea, you tahu. Ubat pun doktor tak tahu. Sebab dia tak kaji ubat pun. Adik saya doktor ada kat belakang tu. So sorry adik. Sebab dia sendiri cakap dengan saya. Atau ke dah balik, tak tahulah. Tak dia balik Kuantan. Balik rekod. Dia sendiri cakap dengan saya, Kak Nan nak jadi doktor boleh? Buku kecil yang dia suruh kakak dia yang seorang lagi beli tu. So buku tu, buku ubat sakit ni makan ni, sakit ni makan ni. So buku tu biasanya doktor akan letak dalam poket putih, baju putih dia. Semua muat tu. So dia akan tukar buku tu selalu sebab ubat tu tukar. Jadi buku tu lah reference dia. So kalau you bukan doktor pun, you boleh guna buku ni untuk prescribe. Jadi dia tak berapa, dia tahulah tapi tak begitu mendalam tahu sesuatu tu. Sebab apa? Saya ada satu kawan dekat Universiti Melayu, so pensyarah kimia. Suaminya adalah pensyarah bahagian farmakologi, buat ubat. So suaminya dekat Universiti Nottingham sebenarnya masa tu. So jadi saya cakap dengan kawan saya yang pensyarah kimia ni, saya kata gini, saya nak suruh dia baca je. Saya kata, saya sebutlah nama dia. Saya kata, Mas, baca je buku ni. Dia tanya, kenapa? So you kimia, Lina fizik. So setengah term, saya tak berapa faham. So I nak tanya kan? Masa tu dia tengah buat PhD, saya pun tengah buat PhD. Dia tengah buat kerja dia, saya tengah buat kerja saya. Tapi saya bercerita lah. Saya kata sesuatu yang kita nak makan tu, kita kena betul faham. Sebab tu saya nak betul-betul faham. Jadi dia pun okey lah. So dia pun bawa balik lah buku tu. Buku hijau kita tu lah. Buku hijau kita tu. So dia bawa balik, dia letak kat ruang tamu. So suami dia yang baca. Suami dia kata, mana you dapat buku ni? Jadi you nampak tak? Dia seorang pakar ubat. Dia tidak tahu, bukan salah dia. Dia tak dapat buku tu kat dia. Jadi kita ni kena bagi buku tu kat dia. Tapi ada anak saya yang belakang tu seorang, kawan dia belajar kat overseas, Oxford sampai, saya tak ingat lah boleh tanya. So dia belajar biotech, kan, bioteknologi, kaji-kaji. So saya bagi buku tu. Tapi pada dia komen dengan saya, tak canggih sangat lah informasi dia. Tak apalah, that's satu pilihan dia kan. So mungkin dia tak baca, mungkin dia baca tak faham, kita tak tahu. Tapi dia tak mengata wow lah buku tu. Tapi kawan saya yang seorang lagi ni, dia kata, kita kena makan ni. So yang Mas kawan saya tadi, dia datang, dia kata, Ginang, husband I dah baca. Dia kata memang sangat bagus, kena makan. So dia sendiri datang dengan husband dia ke Shangho. Kebetulan sebaik saya rasa dia jadi ahli kan, untuk beli linzi. Dan dia makan dari tarikh tu sampai dia pergi kenduri kahwin adik saya yang doktor tu di Kedah. Masa tu saya jumpa dia face to face. Dia cakap apa, terima kasih Haslina, bagi Mas Dida baca buku yang Ganoderma tempoh hari. Lepas tu dia kata, semua anak-anak saya tak pergi klinik lagi. Sebelum ni selalu sakit demam. Jadi saya kata dia pakai ubat, tapi dia tidak tahu tentang linzi. Bila dia tahu, dia jadi macam kita. Kan? Dia jadi macam kita. Sebab tu tadi kawan yang kata bawah ni, tanya doktor, tapi doktor komen tak boleh makan lah selalunya kan. Saya kata sebab doktor tak tahu linzi. Kalau doktor tahu linzi, dia juga akan makan. Jadi you nak tanya linzi, tanya pakar-pakar linzi. Tanya saya. Baru kena. Jom kita berdiskusi. Tadi, session pagi tadi, saya dengan kawan saya bercerita. So orang yang mendengar tu, dia kata, kalau lagi begini bagus, Dr. Zulkifli tak, saya pun tak kenal Dr. Zulkifli itu siapa. Dr. Zulkifli tak tahu ke? Saya pun tak tahu siapa Dr. Zulkifli yang dia masukkan. Terus saya pun kata, okey, kita ada talks 31 hari bulan kan?
tolong invite dia bersih depan. Saya akan saya kata, saya bukan nak kata siapa salah, saya just nak share sesuatu yang saya jumpa. Kalau dia tak agree, tak apa. Saya cuma nak bagi tahu dia, you kena tengok something yang lain can help better. Kau tidak, kenapa rumah tak hati boleh baik sebenarnya tu? Rumah tak hati punya testimoni ada tu kat situ kan. Boleh baik, boleh kurang inflammation, kurang keradangan. Saya handle satu kes jantung yang dah block betul-betul. Dalam report dia tulis inflammation absent, thrombosis absent selepas makan YKK 2 paket satu hari selama 2 bulan. Maksudnya thrombosis boleh hilang, inflammation boleh hilang. Jadi apa lagi kita nak petikaikan powernya YKK kita? So dia orang boleh ke buat macam tu? Tak boleh. Saya kata kalau tak percaya, tolong baca. Jom kita pergi Taiwan. Saya bawa kalau kita betul-betul nak berdiskusi. Sampai macam tu kita perlu tunjuk, kita perlu cakap yang is true benda ni. So sebab itulah orang yang tak pernah pergi, kena pergi. Kena ambil tahu benda ni supaya kita boleh cakap dengan convince. Macam tu, kita kena tahu. Okay, so jadi inilah antara rejection dia. So kalau yang kat bawah ni, gitulah panjang kan cerita dia. Tanya doktor memanglah doktor tak tahu. So you kena tanya orang tahu. Bagi ibarat dia, you nak berniaga goreng ni, tapi you pergi tanya mekanik motor. Macam itulah katanya dia. So jawapan tak tepat. Okay, so jadi untuk jawab ni bukan dengan satu ayat atau satu kali jumpa. So you kena fahamkan konsep rawatan ni, dan you kena servis dengan cara yang betul. Penat, tapi hasilnya berbaloi. Kalau you tak pergi, memang tak ada result. Sebenarnya kan, orang tu tengah healing crisis, you tak pandai pun, you pergi tu pun kadang-kadang dia dah rasa sangat happy, kita ambil berat. Sedangkan kita tak tahu apa pun. Sakit lah mula-mula dulu, tapi sekarang tahulah semua. Saya salah orang pun saya boleh tegur dah sekarang. Alhamdulillah, dengan ilmu yang ada kat sini, kita belajar banyak perkara. Okay, so jadi konsep dia ini. So tadi pun masa saya session pagi saya tanya dia, setuju tak kalau saya kata kita sakit sebab toksik banyak? Ini konsep dia. Kurang nutrisi. Jadi nak sihat, buang toksik. Jadi orang yang dapat healing crisis, sebab tu dia queue dah timing out. So tak boleh sambung lagi. So maybe next session. Ada berapa 7 minit? Laju sikit. Ni clear tak payah explain. Okay, so jadi kalau nak sihat, so kena buang toksik. So kita dapat healing crisis dan kita boleh sihat. So kita kena lalui healing crisis tu. Healing crisis dia apa? Contohnya kawan pening, kawan mengantuk, kawan muntah, so cirit bilik. Semua ni kita kena cadangkan kat dia. Terpaksa makan lactoberi. Sebab tu laki dia boleh makan 3 kotak satu hari. Adik saya kat belakang tu 5 kotak satu hari. Sebab tengah bodak perut yang tak selesai-selesai dapat semua sign ni. So lactoberi kawan ni. Okay, lepas tu apa? Ini Dr. Saw punya gambar. So dia buat masa dia makan sekotak satu hari tu. Okay, so jadi ini set perut yang kita nak kena makan. So maknanya dia dapat sign ni, terus cadangkan ni, explain dengan betul kat dia. So servis dia, pergi tunjuk, bancukan. So kalau dapat gatal-gatal, ini tanda hati dah tepu. So ini kita kena cadangkan Lindsay. Cadangkan Lindsay sampai targeted Lindsay. So cerita all this Lindsay for liver. Last meeting kan Edward ada tunjukkan, itu pun you boleh guna. So buku hijau tu pun you boleh guna. Tadi saya bercerita, saya guna itulah nak menunjukkan yang memang kita boleh untuk liver. Okay, so jadi kalau lah sakit badan, tak boleh tidur, sistem saraf. Kalau BP naik, sistem peredaran darah. So ini kita cadangkan Lindsay. So kalau lah sistem rintasan ni, gula, uric acid dan sebagainya, so kita kena masuk Lindsay. Tak jadilah kopi masa ni. Ketika sebab tu dia kata asal kopi, lepas tu bila healing crisis tambah nak jual. Kan? So kita kata, setuju tak saya kata perut yang potong angin tu banyak? Macam mana nak korek kat perut tu? So probiotik ni, cerita probiotik. Bagi video-video yang, kalau grup saya adalah macam-macam video yang kami nak tunjuk tentang bagaimana relate ni usus dengan liver. Toksik dekat liver tu boleh pergi kat, toksik dekat usus boleh tepu dekat liver tu. Tunjuk, you setuju tak ni? Ini ni video dari Expert University lah apa kita bagi. So you kena settle ni baru boleh baik. So satu kita kena tunjuk. Jadi nak tunjuk-tunjuk tu sekali pergi je. Tak boleh sekali pergi, banyak kali pergi, sampai dia hilang semua sign tu, sampai dia rasa kita ada beradik dia lah.
Dia langsung bila kita siap, dia anggap kita ni lebih baik dari adik-beradik dia. Macam tu punya kita servis. Barulah berjaya. Okey. So ini apa yang saya cerita tadilah. So tak boleh tidur sistem saraf ini dalam bentuk words. So you boleh dalam bentuk words atau dalam bentuk gambar-gambar tadi. You boleh buat gambar yang lagi cantik pun, as long as you sampai all the point. Okey, so jadi kena belajarlah sistem garis usus ni. Semua benda ni. Sebab tu tim saya banyaknya akan tunjuk gambar ni. Sebab ini adalah gambar sistem garis usus dan you perlu benda ni. You kena makan ni. Suka tak suka. Lepas tu hurai satu persatu ni untuk dia faham. Barulah dia akan mengguna macam mana kita. Okey, jadi tunjuk cara bancuh. Bagi video dan sebagainya. Kalau bagi dia YKI pun tunjuk cara bancuh supaya dia faham. So, kalau satu foto macam mana kita bancuh. So set perut yang lengkap ni tunjuk semua. So ini sebab sains tadi semuanya berpunca daripada garis usus ni. So sektor garis usus sektor satu perkara besar. Dan Lindsay untuk liver. Lindsay mana? Bermula daripada yang paling simple 141, 270, 230 tinggal sampailah 5. Okey. Okay, jadi untuk jawab ni bukan sudah kena banyak kali bagi faham dia. Barulah kita boleh dapat result yang baik. So kalau kat sini Ustazah Siti Habibah, itu memang saya tabik lah dia punya servis. Especially cuci kaki orang nak kena potong. Memang gambar dia terperinci. Ini Siti Habibah. Kalau siapa nak belajar, ini orang ni. Kita nak kena potong semua dia. Alhamdulillah setakat hari ini berjaya dengan bagi makan produk, dengan servis yang baik, dengan cuci pagi petang pun pernah dia pergi. Dahsyat tak? Sebab tu dia berjaya membantu orang tu sembuh kakinya. Itu yang pagi petang tu anak dia seorang doktor tau. Dia hanya seorang suri rumah. Ustazah Kafa, anak dia doktor. Berjaya kan dia? Ini bukan cakap kosong. Jadi nak berjaya macam tu kena buat. Tapi dia fikir gini, penatnya nak buat macam tu ni, khidmat kita ni dicatat untuk dunia yang satu lagi tau. Jadi tak rugi. Buatlah dengan hati yang ikhlas. Saham itu selamanya. Orang tu boleh solat duduk, boleh solat elok, kan besar pahala tu, kan? Okey, so jadi ini so ini tak payah tengok lah. So ini adalah video-video saya buat. So tak payah tengok. Ini panjang kalau saya nak cerita. Pendek kan? So ini satu benda yang kena faham untuk handle healing crisis. Sebab apa? Kita kata tadi toxic kan? So ni dekat sini nombor 1 ni laju sangat, tak boleh. Sambung pukul 5 okey. Tak boleh cakap laju sangat. Okey. Yang nombor 1 ni kelemasan. Kelemasan tu badan kita ni tak cukup tenaga, tak cukup oksigen, letih. Sebab kita guna overuse body kita. So sebab apa? Sebab nak teruskan kehidupan, mencari rezeki. Kan macam-macam kerja kita buat. So di usia muda kita mampu buat ni semua. So jadi kurang tenaga, badan didedahkan dengan toksik melampau. Kesan kerana tidak terpaksa menguruskan badan supaya manusia kita dapat terus hidup. Faham tak? Maksudnya macam ni. You dah kerja cikgu, tak cukup duit. Malam pergi buka buat tuition ke, ataupun pergi buka kedai baju ke, dia uptown sampai ke 2-3 pagi, lepas tu balik tidur sekejap, esok sambung jadi. Tu maksud you overuse. Tapi masa muda tak rasa. Lepas 3 tahun you buat kerja tu, baru you tahu terap ke tak terap kan. So jadi peringkat kedua, so badan mula mengumpul toksik lah. Sebab tidur tak tentu masa. Kita patutnya tidur pukul 11 sampai 1 tu kena deep sleep. You adjust lah aktiviti you. 11 sampai 1 kena deep sleep. Lepas tu you bangun pukul 2-3 pagi tu tak apa dah. Tapi time tu you tak boleh lepasi. Ni kebanyakan kita 2-3 pagi baru nak tidur. So jadi kita dah guna badan kita. So jadi sebab tu lah toksik terus berkumpul. Lepas tu bila tahap 3 ni badan mula rasa tak selesa. Badan mula bagi sign. Gatal lah, pening lah, sesema lah, segala macam nenek tu kan. So kita nak solve dia, jumpa doktor, ambil ubat sesema. Itu yang jadi salah. Dan bila kita solve dengan cara yang tak betul, kita akan pergi nombor 4. Nombor 4 ni yang dipanggil inflammation. Ini satu benda yang kalau kat perubatan, dia satu paper yang you kena seek for exam. Satu course. Saya student saya kat UM, dia pernah tag saya.
So doktor, saya dalam kuliah inflammation, dan ini satu paper yang kami kena sit dan kena pass kalau nak dapat title doktor. Tapi profesor saya kata tak ada solution, hanya steroid saja. So salah siapa? Salah kita. Tak pergi cakap. Saya cakap dengan saudara saya, tolong jumpakan saya dengan profesor itu supaya saya bagi tahu solution. Begitu. So jadi sini satu paper. Jadi you kena faham ni. So kesan daripada information ni, panas, lebam, bengkak, sakit, hilang function. Lepas tu last week saya dapat gambar ni. Wow, melengkapkan talk saya. Tidak saya keluar ni je sekarang. Edward bagi gambar ni. Betul lah, lagi mudah. Kan, so kita dapat sign-sign ni. So dekat nombor 4. Inflammation. So kalau kita tak urus dengan betul, kita akan gerak dapat penyakit yang kronik. So dekat sini kita kena betul-betul bagi tahu mereka untuk berusaha ke sini. Sebab tu sakit, demam dan sebagainya, bengkak semua kita kena reverse. Kalau you menggunakan ubat, memang tak akan baik. Okey, so ini pandai nak cerita ni. So mekanisme perlindungan badan terhadap jangkitan dan kecederaan. So fasa 1, kita ada kecederaan, ada jangkitan. So badan kita punya cara rawatan ni. So kalau kita berjaya melepas ini, so kita masuk fasa kedua, kita akan sembuh. Tapi kebanyakan orang tak berjaya fasa pertama. Fasa pertama ni tak berjaya. Kenapa tak berjaya? So tengok detail dia. Detail dia. So ini you kena, tadi dia kata saya rasa tak boleh lah, laju sangat penat saya. Okey, ni kan kecederaan jangkitan, kecederaan. So dalam part ni kecederaan. Ni kecederaan. So badan kita handle. So part ni selalu kita tak boleh nak lalui. So kita berhenti. Bila kita berhenti, kita tak habis fasa 1. So kita kena bagi tahu, you kena melepasi. So pasti you akan dapat keadaan ni. You dapat keadaan ni, you dah tenang. So berapa banyak dosis you kena bagi. Okey. Jadi kat sini balik. So keredangan ni baik ke tak? Ni tak payah, tak sempat dah. So jadi kat sini kata masalah tiba apabila keredangan tersekat di fasa 1. So fasa penghapusan dan tidak masuk ke fasa 2, iaitu fasa pembaikan. Kalau fasa 1 berterusan yang ni, so tak berhenti. Dia betul tak berhenti. Tak masuk fasa kedua, sel-sel pertahanan atau imuniti badan masih digerakkan ke kawasan ni. Tengok dia masih digerakkan ke kawasan ni yang dahulunya cedera, walaupun patogen telah dihapuskan. Dari sinilah badan kita akan menuju ke keadaan yang lagi kronik. So proses ni tidak berhenti kerana kita stop ataupun kita suppress dia. So kalau nak senang gini lah, you masak nasi, you tak tutup plug. Jadi nasi tu mengeras. So macam tu lah, perlahan sel kita jadi rosak dan jadilah penyakit. So sebab tu kita kena betul-betul explain part tu. Jadi bila kenapa kronik? Sebab sel-sel pertahanan atau imun masih berperang tetapi tak ada musuh lagi, ataupun tak ada sel rosak lagi. Maka sel-sel pertahanan atau imun ini akan menyerang pula organ dan sistem badan yang sihat dan mengakibatkan kerosakan. Itulah faham information kan. So jadi kalau nak dalam ni kan, so bila kita trigger sama ada sel rosak ataupun kena jangkitan. Jadi proses 1, pembebasan histamin dan ni anggota kimia yang dibebaskan oleh badan kita secara naturally. Lepas tu ini pun naturally, kapilari darah melebar, so berlaku pembekuan bermula kat sini. Lepas tu yang ketiga, barulah semua sel-sel imuniti pergi sini. Lepas tu yang keempat, so sel-sel imuniti akan makan semua patogen dan sel-sel rosak. So ketika peperangan di sini lah, maka healing process kita sangat hebat. Bengkak, gatal, sakit dan everything. Jadi kita kena support, kita kena bantu dengan bagi dosage yang lagi tinggi. Sebab itulah YKK tadi, bila Q-dah makan YKK tu hilang, kan dia sangat power. Makanlah dua. Saya handle kes yang jantung tersumbat tu, saya kata dengan dia, kalau 2 paket tak cukup, you double, you triple dalam 1 hari. Dia tanya saya, double macam mana? 2 jadi 4 lah. Nak makan macam mana? Tak kisah. Jadi ketat dada you tu, tak selesa bila jantung rasa ketat kan. Saya kata ketika you rasa tu, you double atau triple. So sepanjang jenis dia hilang all the thrombosis, 2 kali je dia double. The rest kekal 2 YKK selama 2 bulan, campur dengan yang lain-lain lah. So maksudnya, so ketika kita guna yang biasa-biasa, tapi ketika rasa tak selesa, so YKK lah. Macam tu. Okay, so
Dekat nombor 1 ni, badan akan membuat kimia, iaitu pro-keradangan ni bila ada benda ni. So proses tu memang berlaku secara naturally. Jadi ini memang penting untuk kita sihat. Inflammation adalah satu proses yang baik, tapi kita saja yang menguruskannya salah. Kerana bila ada sign, kita pergi letak kimia untuk tutup sign. So kita membawa diri kita ke arah lebih sakit dan lebih kronik. Jadi kita kena explain untuk dia orang faham dan yakin untuk lalui. Kita dah habis explain, dah habis tunjuk gambar, bawa semua gambar-gambar yang perlu ditunjuk. Dia tak nak juga, tak apa, kita tak give up dah. Kita dah habis dah tugas kita. Kita tak perlu give up. Kita dah cerita dah. Tapi later on tak baik, dia datang balik. Okey, contoh macam ni lah. So radang kat sini akhirnya akan jadi penyakit di tempat tersebut. Okey, jadi adalah keradangan adalah percubaan badan untuk melindungi diri. Tujuannya adalah untuk membuang segala rangsangan berbahaya, termasuk sel yang rosak, perangsang atau patogen, dan memulakan proses penyembuhan. So kena lalui di stage. Dan bila masuk fasa kedua, settle. Tenang saja. Okey, thumbs up. 2 kali thumbs up. Okey, last slide. Tengok ni ya. So you tengok, 1, kawal radang, memang kena makan lenzi. 2, pulih sistem perkembuhan. Sebab apa? So organ nak kawal radang adalah ni, nombor 1, liver you. You tengok gambar yang pertama. Ini gambar ni kredit tu Dr. Sah. Ini gambar dia. Dari dulu kami start tahun 2010 until now kami pakai gambar ni. Okay. So ini, so badan kita trigger. Kalau liver kita bagus, healthy, stop. Trigger remove. Bila trigger remove, stop. Kan? So bila liver kita tak sihat, so trigger ni tengok nombor 1 tak sihat, dan dia akan trigger remain dan pusing balik. Sebab liver tak boleh arahkan to stop. Okay, so jadi kena pulihkan perkembuhan untuk pulih liver. So kena buang panas, makan roti king atau penting, kena tambah tenaga, makan produk lah, tambah tenaga, minum kopi dan sebagainya. Musnahkan kuman, kalau kita sekarang makan bagi air lah. So baik pulih kerosakan sel, bantu dengan protein dengan cukup all the pollen dan sebagainya, kan. And then kurangkan kemasukan toksik, jaga juga jangan masuk toksik sangat. Penyembuhan kena ada masa, bagilah masa. Jangan nak you nak sakit 50 tahun kan, you nak sembuh nak 5 hari. Bagilah at least setengah tahun, 6 bulan ke setahun ke, then you akan dapat diberi result. Ini satu part lagi cukup lah. So banyak benda yang you kena tahu untuk you bagi dia orang faham. Okay. Sebab so masa mungkin time dah terlalu lebih, 4.30 dah jadi 4.40. So jadi sebenarnya nak handle bantahan, kita kena ada cukup ilmu. Dan segala you belajar dekat semua kelas-kelas, semua seminar-seminar. So kalau saya semua ni, you pergi cari YouTube saya, semua dah ada. Betul tak? Kalau siapa yang suka tengok, semua dah ada. So you boleh snap-snap gambar-gambar tu dan gunalah untuk you tunjuk kepada semua orang bagaimana cara nak sembuh tubuh badan kita ni, supaya kita boleh kekal sihat dan sembuh sepenuhnya dan boleh bebas ubat. Jadi tolonglah ramai orang supaya kita lebih faham. Bila kita handle banyak kes, kita akan lebih faham. Dan jangan takut, saya pun nak dapat kes-kes tu, saya kena lalui the proses, baru saya boleh faham. Bukan dia datang sendiri. So lalui, tawakal, kerja kita sampaikan. Selebihnya kerja Tuhan untuk menyembuhkan. Okay? So itu saja. So saya harap apa saya kongsi hari ini boleh bagi some idea, satu semangat untuk you terus berjuang. So tak rugi berada di sini, dan sangat berbalik bila you dapat hasilnya. So jadi bila kita dapat hasilnya, ajak orang lain, tawarkan peluang ini kepada orang lain, dan kita akan lagi lebih berjaya. Okay, see you the top. Mudah-mudahan kita semua berjaya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada GD Dr. Hasina. Banyak kan kita nak tahu. Dengan satu hari pun tak habis topik ni. Sebab Suri pun dulu datang kelas pun rasa macam banyak je lagi nak belajar. Dan semakin kita belajar, memang semakin kita sayang sangat hati kita. Betul? Satu lagi, Hud, belajar untuk sihatkan badan kita. Jangan kita nak ambil tahun ni untuk kita sihat ni, nak jaga keluarga kita sihat. So of course you ada satu motivation untuk terus belajar. Sebab you nak sihatkan diri kita, kan? Nak tolong nak keluarga kita pun sihat. Niat tu.
Jadi kita takkan give up untuk belajar. Okey. Dekat sini pastinya semua orang ada banyak sangat impian nak dicapai, betul tak? Tapi bila kita ada banyak impian kita nak capai, tentunya kita kena sihat. Sebab orang yang sakit, impian dia satu je, dia nak jadi sihat. Okey, sekarang dah berakhir kita punya seminar pada hari ini. Terima kasih kepada syarikat memberikan peluang untuk kita berada di sini. Terima kasih kepada sistem, terima kasih kepada supporting leader Didi Noliza. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga kita dapat capai kejayaan yang kita nak. Kebebasan masa, kebebasan wang dan kebebasan kesihatan. Go, go, go Diamond. Okey, boleh tunggu tak? Kita nak ambil gambar dulu sebelum balik. So ambil tak depan. Siapa nak ambil? Nizam.